sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah yang juga termasuk penyairnya Nabi, tetapi memiliki keberanian yang luar biasa. Jadi beliau ini membela Nabi bukan hanya melalui pedang, tapi juga melalui lisan. Keberaniannya luar biasa Abdullah bin Rawaha ini. Kalau di dalam peperangan itu, biasa itu sebelum memulai daripada peperangan, itu biasa di antara dua kubu itu bersyair. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan mental daripada musuh. Jadi dengan syair itu down daripada mental musuh. Biasa yang membela daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melawan daripada pasukan musuh itu antara tiga. Imam Hassan bin Thabit, atau Ka'ab bin Malik, atau Abdullah bin Rawaha. Dan beliau juga ini orang yang mana sangat menjaga daripada makanan yang ia masukkan ke dalam tubuhnya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Rawaha untuk pergi ke Khaybar. Khaybar ini tempat tinggal daripada kaum Yahudi. Jadi Rasulullah menyuruh daripada Abdullah bin Rawaha ini untuk memantau berapa banyak kebun kurma yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Khaybar, sehingga bisa diperkirakan berapa jizyah, pajak daripada orang-orang Yahudi yang harus dibayarkan kepada kaum muslimin. Karena jizyah itu adalah pajak untuk orang-orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan daripada kaum muslimin. Ini harus dibayar ini. Mau mengetahui perkiraannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh daripada Abdullah bin Rawaha, pantau dah. Kalau kita zaman sekarang ini macam orang pajak lah tuh. Tapi kalau zaman sekarang banyak gayus-gayus. Yang mana cek pajak daripada perusahaan, berapa yang harus dibayar. Oh, dicek seharusnya 5 miliar. Akhirat tuh udah keluar 2 miliar aja. Punya perusahaan ngasih 500 juta kepada yang mengecek itu, yang menghitung itu. Dah selesai. Ini pun dilakukan kepada Abdullah bin Rawaha oleh orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus daripada Abdullah bin Rawaha untuk mengecek berapa jumlah daripada kebun kurma yang dimiliki orang-orang Yahudi di Khaybar, mereka berkumpul mengumpulkan harta-harta mereka untuk menyuap daripada Abdullah bin Rawaha. Ini untukmu. Agar apa? Sampaikan kepada Muhammad itu, kepada Rasulullah itu, jangan seperti yang kau lihat. Kok bisa? Misalkan sekian, separuhnya saja kau bilangkan kepada Muhammad, sehingga jizyahnya itu rendah, tidak besar. Tapi kalau engkau menyampaikan yang sebenarnya sekian, maka otomatis orang-orang Yahudi akan besar membayar daripada jizyah atau pajak. Disogok, mau disogok nih Abdullah bin Rawaha nih. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Tidak mau. Ditolak mentah-mentah oleh Abdullah bin Rawaha. Karena satu sahabat ini tahu bagaimana bahayanya daripada suap dan memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya. Bayangkan, kok zaman sekarang nak cari pejabat macam gini, 1.000.000 banding 1. Bukan 1.000 banding 1, 1.000.000 banding. Tak tahu di Pontianak Kalbar ada tak ada? Anasi pesimis. Ada pejabat yang seperti itu satu ya, pesimis masih ada. Tapi kalaupun ada, alhamdulillah. Tapi anak pesimis kalau pejabat macam ini. Kebanyakan orang ini tidak melakukan, kenapa? Tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Coba kalau ada kesempatan. Oh udah. Ada orang yang liar, tidak ditaruh di tempat yang basah, sehingga dia tidak korupsi. Karena tempat tidak bisa memberi ruang untuk dia korupsi ataupun menerima suap. Coba kalau ditaruh tempat basah, bisa-bisa orang tersebut yang mana akan menerima daripada suap dan tidak peduli akan halal dan haram. Kalau Abdullah bin Rawaha ini perhiasan, harta-harta orang Yahudi dikumpulkan, diberikan kepada Abdullah bin Rawaha. Tujuannya
Agar apa? Agar tidak melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilihat oleh Abdullah bin Rawaha. Fakta sesungguhnya jumlah daripada kebun-kebun kurma yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Tapi Abdullah bin Rawaha nolak mentah-mentah.